Baik. Jadi kita mulakan kelas kita dengan umum kita Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kelas kita pada hari ini mendapat berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, boleh saya tahu ada yang berada di kampus ke, di college ke masing-masing ada di rumah? Rumah ke college? Sekarang dekat rumah. Rumah. So untuk pemasukan fasa pertama tak adalah yang masuk ya? Okay. Ada tapi belum tarikhnya lagi. 17 nanti baru balik. Okey. Tak apa. So itu adalah antara you dengan HEP lah. Kita kena patuhi SOP dan sebagainya kan. Alright. So saya kongsikan dulu saya punya slide. Sekejap ya. Madam, sebelum tu nak suruh budak kelas B masuk ke? Mesti boleh. Kalau ada siapa-siapa kenal, boleh minta dia orang masuk. Saya dah WhatsApp beberapa orang tapi tak angkat. Oh ya ke? Tak apa. Nanti once dia orang dah dapat info, dipersilakan masuk lah. Yang lain siapa-siapa tahu? Siapa yang ada kawan dalam kelas B, inform. Sebabnya biasanya saya akan sediakan link WhatsApp dan sebagainya. So saya akan beri kepada KPP, tapi KPP untuk semester ni dia minta nombor telefon saja. So dia kata dia nak blastkan pada student tapi tak tahulah cara ni macam mana. Never mind, after this class kita boleh create kita punya WhatsApp group lah, kita combine terus A dengan B. Nanti minta lah siapa, Syamel lah, aku Syamel nanti create satu group, kita combine dua-dua kelas. Okay, lepas tu nanti saya bagi nombor telefon untuk di-add. Okay. Baik. Okay, untuk subjek ENT 300 iaitu Fundamental of Entrepreneurship adalah satu subjek yang lain daripada you punya major course lah. Orang kata kenapa nak kena belajar ENT ni? Kenapa nak kena tiba-tiba lain? Tiba-tiba nak kena ada business pula. So kadang-kadang mesti kalau saya tanya student dia akan cakap satu berbana kan? Satu benda lain kenapa nak kena belajar dan sebagainya. Erin minta mute ya. Saya mute Erin. Okay. So untuk subjek ini dia adalah satu subjek yang servicing punya subjek yang mana dia jangan rasa benda ni membebankan. You kena rasa enjoy. Kalau you ada masalah ataupun you tak boleh nak cope ke apa, just let me know. So kita boleh bertoleransi. Sebab apa? Sebab kita buat kelas ni ODL ni. Bila kita buat kelas ODL, there is a lot of challenges sebenarnya. So kita boleh give and take, win-win situation. Kalau you ada masalah, cepat-cepat bagi tahu saya. Okay, jangan diam, jangan last sem nanti barulah ada masalah ni, masalah tu. Saya sangat fleksibel. Saya boleh jadi orang yang baik, saya juga boleh jadi orang yang jahat. Depends lah. Okay. So, mari kita tengok sikit apakah itu ENT 300. Right. So dalam ENT 300 ini ada agenda kita hari ni lah. So ada lebih kurang 3 agenda saja. Sekejap je ni. So kita ada, saya akan memperkenalkan dulu diri saya. Sekejap ya. Rasanya kita kena end show dulu. And saya buka. Okay, sedikit pengenalan lah berkenaan dengan your lecturer ni. Okay, so nama saya adalah Hafini Suhana binti Ignan. Boleh panggil Puan Hafini, boleh panggil Puan Fini. Tapi sangat jarang orang panggil saya Puan Suhana je. So nampak macam lembut sangat Suhana tu. So boleh panggil Puan Fini lah, lebih ringkas. Okay, so saya adalah
kelulusan daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okay, so universiti yang berada di Melaka lah. Kalau you pernah, siapa yang berada di Melaka maybe familiar lah dengan UTM ni. Dia adalah Universiti Teknikal. Tapi di dalam teknikal universiti kita ada fakulti management. So saya adalah graduate daripada UTM dalam degree dan juga saya punya master. Okay, so before that saya cerita lagi. Saya punya before masuk ke degree saya adalah matriculation level di KMPH, iaitu College Meteorologi Pahang. Pergi bawah lagi, secondary school saya ada banyak. Bermula daripada bawah ni MSM YT Dungun. Kalau siapa pernah dengar, berada di tepi pantai, tapi mengalami masalah masa tu kena tutup sebab masalah politik dan sebagainya, berpindah ke MSM Kuala Krai. Kalau siapa orang Kelantan mesti kenal MSM Kuala Krai, dan menyambung lagi ke MSM Kuala Terengganu. So ini adalah 3 sekolah saya before saya masuk ke MPH lah. Mungkin ada orang bertanya kenapa madam lain je muka ni. Biasalah evolusi bila kita duduk di rumah kan. Ini bertambah, itu bertambah dan sebagainya. So harapnya kenal lagi lah kot. Kalau nampak lain, berbeza muka ni, muka sebenarnya ada dalam live ni. Okay. Alright, so saya dilahirkan di Kuantan Pahang, membesar di Kuala Terengganu dan kembali bersekolah di Pahang dan di Melaka, sekarang di Seri Iskandar. Okay, so saya telah pun berkahwin, mempunyai seorang anak. Okay, setakat inilah. Alright, so ini adalah sedikit pengenalan untuk you mengenali background saya. Boleh panggil Puan Fini Okay, alright, so seterusnya saya nak briefing tentang ENT. Okay, mana saya punya ENT tadi? Wah. Okay, ini penting ya. So ini saya cerita sedikit apakah itu ENT dan juga kita punya assessment. Okay, hello, hope everyone doing great. So saya memang berharap ini adalah semesta baru, ini adalah hari baru, semua orang datang dengan semangat baru. Okay, so jangan limitkan dalam kelas ni, jangan limit yourself. Kalau you rasa nak pergi toilet, you boleh pergi toilet. Kalau you rasa nak buat stretching, you boleh buat stretching. Kalau you rasa macam nak having a snacking, boleh. Nak minum kopi ke apa, boleh. Okay, so okay, ini adalah subjek kita. So objektif subjek kita ini adalah the first one, kita nak create a mindset of entrepreneur. Bukan bermaksud nanti you kena buat bisnes betul-betul dekat lepas habis kita punya subjek nanti you kena jadi entrepreneur lah, apalah, bukan. Subjek ini kita nak create a mindset of entrepreneur. Mindset of entrepreneur ini you boleh apply, you boleh dalam you punya course, sebab entrepreneur ni dia ada mindset of macam risk taker, never give up. So yang tu sebenarnya kita nak apply dalam diri you all. Tak semestinya you kena buat business. Okay. Tapi saya percaya ada di dalam kalangan student saya dalam kelas A and B ni, dia memang dah ada pun business. Ada ke? Ada ke? Ada. Ada yang pernah terlibat, ada yang sekarang buat bisnes. Sebab benda ni adalah benda yang natural, benda yang normal orang buat side income dan sebagainya, which is very good lah. Okay, so kita nak juga get opportunity, recognition and evaluation. Bila you dah buat, you belajar bisnes, so you mampu untuk grab potensi-potensi peluang yang ada di luar sana. Okay, so kita nak study juga pasal entrepreneur successful factor. Setiap entrepreneur tu apa dia punya ciri-ciri, kelebihan dia tu. Nilofa apa kelebihan dia, Datuk Vida apa kelebihan dia. So kita akan study lah, which is very good for your general knowledge. Okay, and diorang ni pun juga you memang dah kenal pun. Okay, so selalu gosip pun kan. So baguslah kita ambil gosip yang berfaedah je lah. Okay, business planning skill to form a new venture. Another one adalah you akan belajar tentang macam mana nak create a new business. Bukan not in a deep way tapi in a basic way. Jangan risau. Okay, simple saja kita punya subjek ni sebenarnya. Alright, so for this subject we have about 12 topics. Salah kat tepi ni. 12 topics yang kita perlu
habiskan dalam masa 14 minggu. Dalam 12 topik ini saya telah pecahkan dia kepada kecil-kecil lah. Saya tak adalah ambil satu topik tu terlalu panjang dan sebagainya. So saya dah pecahkan. Okay. So tak adalah you duduk dalam kelas kita ni 2-3 jam. Walaupun kelas kita 3 jam, tetapi insyaAllah kelas paling lama pun 2 jam lah. Okay, so another sejam tu mungkin ada sedikit aktiviti ataupun saya bagi masa untuk you siapkan assignment dan sebagainya. Okay, saya faham kalau kita buat kelas secara ODL, the first time adalah dari segi penggunaan data. The second time adalah you punya masa lah kan. So kita tak boleh, saya tidak menggalakkan kalau kelas 3 jam habis 3 jam. Tak semestinya begitu. So kita akan buat pengisian dari segi yang berbeza lah. Buat quiz dan sebagainya. Okay. So ini adalah topik yang pertama, Introduction and PEC. Introduction to the business, introduction to the apakah itu entrepreneur, apakah itu entrepreneurship dan juga PEC. PEC ni Personal Entrepreneurial Competencies, iaitu ciri-ciri lah. Kita ada 13 ciri-ciri umum. Okay, so kita akan tengok pada topik yang pertama iaitu minggu hadapan, tetapi difahamkan minggu depan you all cuti. Maulud Nabi. Tapi tak apa, nanti kita akan tengok macam mana kita nak habiskan topik lah. So, topik kedua adalah SWOT and BMC. Mungkin ramai juga yang pernah mendengar perkataan SWOT analysis, and BMC adalah Business Model Canvas. Yang ni pun kita akan tengok pada topik yang kedua. Topik ketiga kita ada Creativity and Innovation. You akan tahu belajar apakah itu creativity, component of creativity, macam mana nak dapatkan idea yang berinovasi, macam mana apakah itu inovasi, type of inovasi dan sebagainya. Okay, topik yang keempat adalah Business Opportunity. Bila you ada idea yang bagus, you ada produk yang inovasi, so macam mana you nak create opportunity, macam mana you nak grab opportunity yang ada kat luar sana. Okay, kejap ya, laptop saya habis bateri. Alright, so another one adalah bila kita dah nak mula create business, kita kena tahu dulu business entities, iaitu you nak buat business ini, form of your business, nak buat sole proprietorship ke, pemilikan tunggal, ataupun you nak buat secara partnership, 4-5 orang kawan-kawan ada partners, ataupun you nak form senjam berhad, PLC dan sebagainya. And kita ada juga business formation. In order for you to create your own business, you kena tahu business ini dia bermula daripada mana. Adakah dia bermula daripada scratch, bermula daripada kosong, ataupun you beli business orang lain, so you develop, ataupun dia ni adalah daripada succession, iaitu pemilikan daripada family. Dia keturunan kaya, ayah dia owner megah holding ke, so dia turunkan kepada you. So kita ada business formation kat situ lah. Dan yang seterusnya, topik yang ketujuh adalah business support system. You kena tahu juga bila you buat business, you kena ada someone ataupun you kena ada satu agensi akan membantu you. Bukanlah you buat business, you never feel you will never feel alone. Ada orang yang membantu dari segi financial, ada orang yang boleh bantu dari segi marketing, ada orang yang boleh bantu dari segi facilities. Okay, itu dalam business support system. Sampai topik yang ketujuh ni, and then kita akan ada satu quiz. Okay, nanti saya akan review balik. Dalam ENT 300 kita tak ada final test. Okay, semuanya adalah assessment sahaja, and kita ada satu je sahaja quiz yang bermula pada topik 1 tadi sampai topik yang ketujuh ni, and then we break sampai topik yang ketujuh ini akan ada satu quiz. Nanti kita tengok balik. Okay, so bermulalah topik yang ke-8 sehingga topik yang ke-12 adalah topik business plan. Kena develop a business plan lah. Business plan ni jangan takut. Semua orang takut bila dia buat ENT ataupun dia punya co-curriculum ambil ENT punya ni subjek. So dia takut nak buat business plan. Jangan takut sebab kita memang akan guide one by one. Each of the topics ni kita akan go through together. Kita akan buat together sampailah habis ke financial plan. Okay. So you basically kalau untuk assignment business plan ni dia grouping lah. Okay. Kita ada marketing plan, kita akan discover macam mana nak buat marketing. Okay. Bila orang buat bisnes dia sangat suka bahagian marketing. Macam there is lots of tools, lots of method in doing a marketing. Operation, terutamanya kalau you buat bisnes yang menghasilkan produk.
So nak guna mesin apa, berapa ramai bekerja dan sebagainya. And the last one, the second last adalah organizational, iaitu berapa ramai pekerja, is about the HR, is about the charity of our pekerja dan sebagainya. So itu di bawah organizational. And last but not least adalah financial. So bila kita cakap pasal financial ni, you akan terbayang pasal account dan sebagainya. Tapi luckily dalam kita punya subjek, kita menggunakan software untuk kita run kita punya financial plan. Kita guna software, so you masukkan saja all the data. Later on the software will generate the data for you. Okay, so kita kena fahamkan dulu apakah itu financial plan. Lepas tu baru kita gunakan software. Nanti software akan generatekan you punya data. Data tu masuk dalam report. Okay, susah pun, senang je ni. Alright, so let's take a look about our assessment. Assessment is very important dalam ENT 300 because this assessment will menentukan the final grade. Okay, so saya sangat-sangat menekankan assessment perlulah dihantar pada masa yang tepat, pada tempat yang tepat. Tempat ni kalau saya kata Google Drive, bermaksud Google Drive lah. Jangan pula hantar dekat email, jangan hantar dekat personal WhatsApp dan sebagainya. Sebab untuk kelas A and B saja saya ada 62 orang. Kelas lain takut dia bercampur aduk, later on hilang sebab kita hantar menggunakan sistem kan, kita tak hantar menggunakan hard copy. So sistem ni kadang-kadang dia boleh pening-pening lalat juga. Bila tiba-tiba saya check assignment Adila hilang lah, Adila ada hantar ke? Lepas tu Adila kata ada hantar dah puan, ni buktinya dekat dia ada, dekat saya tak ada. So bila saya suruh resubmit, kalau ada, kalau dia masih simpan okey lah. Tapi saya nak cerita kat sini ada berlakunya kisah bila saya suruh resubmit, dia kata ada puan nak submit dah ni. Lepas tu keesokan harinya 2-3 hari klik dan tak ada. Ya Anis Malik nak tanya. Tak ada. Sorry. Angkat tangan tu nak tanya. Siapa nak bertanya boleh saja. Tekan button angkat tangan tu, insya-Allah kita boleh berkomunikasi. Mana tadi? So kalau penghantaran assignment tu saya nasihatkan juga kena ada alternatif punya drive ataupun tempat lah. Kalau you simpan dekat dalam you punya laptop ni, you kena ada backup juga, simpan dalam hard drive, pen drive lain ke, simpan dekat dalam cloud ke, within one semester tu lah. So kita nak avoid something yang badly happen ni lah, tiba-tiba hilang ni. Okay. So saya sangat-sangat mengingatkan jangan simpan satu drive saja. Hantar kat kawan ke, email kawan ke apa ke, supaya ada backup. Right. So untuk ENT 300 we have actually four assessment that will examine each of our student. The first one kita ada case study, okay, iaitu individual assignment. Kita ada business opportunity, iaitu individual juga punya assignment, which is contribute about 20% each. Okay, then we have quiz yang saya mention tadi tu, kita ada 10% yang that will be include chapter 1 until chapter 7, and the last one we have the grouping assignment, which is business plan, that will the weightage is 50%. 40% for the group, for the report, 10% for the video pitching. Okay, saya briefing sikit case study berkenaan dengan apa. Case study ini adalah individual yang mana you kena select one entrepreneur yang ada kat luar sana, yang tak kira lah dia buat produk ke, dia buat servis ke, yang mana as long as they have their own business. Okay, so you kena interview. Kan sekarang ni dah boleh dah boleh dine in, dah boleh rentas negeri pun boleh hari ni, alhamdulillah boleh lah pulak balik kampung nanti. Okay, so you kena buat personal interview. Kalau tak boleh face, kena lebih bagus kalau boleh face to face. Kalau tak boleh face to face, boleh melalui WhatsApp, boleh melalui Gmeet, sebarang medium yang you selesa lah bersama dengan entrepreneur tersebut. So you need to
collect as much as more as information about the entrepreneur, information about that entrepreneur punya company dan sebagainya. Tanya macam-macam bila buat bisnes ni, dia mula pada mana, so history dia tu dia boleh tanya. You kena tahu juga pasal biodata of that entrepreneur. Dia tu nama siapa, adik-beradik berapa, ada jurusan apa kalau pernah study kan, dan sebagainya lah. Detail about the entrepreneur. And another one adalah you kena buat personal entrepreneurial competitions, PEC, yang macam kalau if you still remember yang tadi saya mention dalam chapter yang pertama ada PEC. So nanti kita akan discuss about the PEC. There is about 13 competencies ataupun 13 entrepreneurial characteristic. Ada risk taker, ada initiative, ada problem solving, ada dan sebagainya lah, 13 So you boleh ambil antara 13 ni, you boleh keluarkan at least 4 lah yang related with your entrepreneur. So you kena let's say lah Zakwan kata dia interview kedai Tom Yum kan. So kedai Tom Yum ni Encik Abu punya. So dia discover Cik Abu ni adalah seorang yang risk taker. Okay, so dia lah Cik Abu is one of the characteristic of this entrepreneur adalah risk taker. So kenapa you kata dia risk taker? Contoh apa situasi yang menyatakan dia risk taker? Contohnya during the pandemic dia tak boleh buka kedai, tapi dia ambil peluang ini untuk menjalankan another business, for example. Okay. Alright, bye-bye. Okay. Alright, tutup. Saya hari ni memang ada sikit gangguan lah sebab anak saya tak ke sekolah. Okay, sekarang tutup lagi. So insyaAllah buka. Okay, mana dah tadi? So contoh risk taker tadi. So you ambil satu karakteristik yang relate dengan entrepreneur. So cerita sikit related with his or her personal karakteristik ataupun his or her history, ataupun dia ada pencapaian, ataupun dia ada mengalami masalah ke sebelum ni. Sebab tu you kata entrepreneur ni relate dengan one of these characteristic. Itu saja. So mentally dalam kita punya case study, you kena collect information about the entrepreneur, information about their company and PEC. Kena relate 4 karakteristik yang ada dalam entrepreneur tersebut. Okay. Basically macam itulah, tapi insyaAllah nanti saya akan briefing details. Jangan risau, saya dah sediakan guideline. Jangan risau, saya dah dah sedia template lah saya panggil. So follow saja. Okay. And another one adalah business opportunity. Business opportunity ini adalah the new assignment yang kita create untuk student starting last semester. And surprisingly, walaupun ini adalah assignment yang memerlukan student untuk buat business, create their own business, tapi surprisingly mereka sangat seronok dengan assignment ni sebenarnya. So kami di pihak lecturer masa tu rasa macam ragu-ragulah boleh ke tidak demo ni buat assignment ni, buat business dan sebagainya. Tapi bila dia come up with the report, sangat bagus. So dalam business opportunity ni basically you kena conduct your own business. Tak kisahlah business yang macam mana, as long as you melakukan aktiviti penjualan. Nak jual tudung ke, nak jual kerongsang ke, Salwa nak jual tudung ke, boleh. Ataupun siapa lagi, Arif Najmi dia suka main game, so dia nak jual top up game pun boleh. Ada student saya jual subscription of Netflix pun ada. Ada yang menjual apa lagi yang pelik-pelik yang gaming tu lah. Yang lain-lain, kalau you nak jadi dropship pun boleh, you nak jadi agent pun boleh. So itu adalah dalam business opportunity. So dalam business opportunity nanti you kena ceritakan sebelum dan juga selepas. Sebelumnya
adalah apa benda yang you buat, bisnes apa, you buat guna method marketing apa dan sebagainya. And selepas ni you kena come out dengan sedikit berapa modal yang you keluarkan. Kalau tak ada modal tak apalah, so berapa profit yang you jana ataupun you ada mengalami kerugian. Never mind, kita takkan judge kalau orang tu, kalau student tu mengalami kerugian. Tak ada. Maka sama je. As long as you have your own data. Okay, so nanti another one, you kena cerita tentang experimental learning, iaitu sepanjang you buat business tu, apa yang you dapat, pengalaman apa. So based on my reading on previous student punya assignment, macam-macam pengalaman lah, pengalaman kena marah dengan customer, pengalaman COD lambat pun kena marah, jawab mesej customer lambat pun kena marah. Ada yang menjana pendapatan lebih daripada apa yang diorang expect. So macam-macam lah diorang cerita dalam pengalaman. Okay, so itu tentang business opportunity. Okay, and we have another one, iaitu kita ada quiz. Tepi ni, saya letak kat tepi sikit ni. Quiz, chapter pertama sampai chapter yang ke-7. Okay, biasanya quiz ini, kalau saya lepas kita ada 2 quiz. Quiz chapter 1 until 7 and quiz 2, chapter 8 until 12. Alright. Okay, pandai. Kita tutup pintu. Okay, tutup pintu. Okay dah, tutup pintu. Tutup pintu. Okay, bye-bye. Allah. Okay, so tapi untuk semester ini kita dah gugurkan satu quiz. Kita ada satu saja quiz. Iaitu chapter pertama sehinggalah chapter yang ke-7. So chapter yang mengandungi business plan tak ada quiz. Okay, basically saya akan menggunakan YouFuture. Tengoklah keadaannya macam mana, sama ada YouFuture ataupun Google Form. Duration hour adalah within 1 hour only, 1 jam saja. That will consist insyaAllah 3 type of question. Kita ada MCQ, kita ada fill in the blank, kita ada true and false. Tu je. Ada lebih kurang 30 soalan yang perlu dijawab dalam masa 1 jam. Selalunya student sebelum 1 jam, setengah jam pun dah siap dah. Simple je soalan-soalan dia. Macam mana nak tahu, macam mana nak nanti ada juga student yang tanya, madam ada guna buku rujukan ke apa ke? Okay, so untuk saya, nota saya adalah slide. Slide itu adalah nota. Okay, saya kalau nak bahan bacaan rujukan ada. Saya dalam nanti kalau siapa yang nak, saya boleh bagi link lah buku-buku dan buku-buku apa yang saya gunakan. Tapi secara ringkasnya, nota saya adalah slide. Apa yang terdapat di slide itulah soalan-soalan kuis ni. Dah terkeluarlah satu tips. Okay, and the last one berkenaan dengan business plan ya, 50%. Banyak ni contribution dia. So this is a grouping assignment 4 to 5%. Okay, yang mana you kena create business juga, tapi bukanlah business yang betul-betul kita nak jalankan. This only a planning. Okay, so kalau namanya pun planning, you can imagine like you betul-betul nak buat in a real life, tapi kita tak laksanakan lagi. Okay, so kita plan lah. Okay, nak buat dari segi marketingnya, plan, nak menggunakan method apa, nak menggunakan promotion macam mana, so semua dalam business plan grouping ni. So kita akan ada report, kita akan ada video pitching. Video pitching ni dia special sikit, you akan buat pitching bukan pada report business plan. You akan buat pitching on only one part of the business plan, iaitu dalam business plan macam you nampak tadi, kita ada marketing plan, kita ada operation plan, kita ada organizational plan, kita ada marketing plan, and another one kita ada BMC. Tadi yang saya mention, dalam topik yang kedua kita ada business model canvas. So business model canvas itu yang you attachkan dalam report, itu saja yang perlu you present. Nanti pening lah apa benda BMC madam ni. Tak apa, nanti kita akan tengok BMC ni apa benda. So kita akan present BMC saja, and only one person will representative one group.
tak perlulah empat orang members, empat kena present, tak perlu. Pilih seorang je betul-betul rasa macam confident, dia fluent in English dan sebagainya. Tak apa, sekarang bagi saya bila kita buat kelas ODL ni, kita present online ni, tak perlu fluent pun tak apa. Kita boleh sediakan skrip kot, record video, sediakan skrip kat tepi, dah boleh baca. Okay, so senang sekarang ni sebenarnya. So you kena record that kind of video. So kita takkan buat live punya presentation. Kalau saya lepas saya buat. Okay, so SEM ini kita punya resource person kata tak perlulah buat live, kita buat recording saja. Within 5 minutes only. Nama pun pitching kan, so pitching ni takkan lebih daripada 5 ke 6 ke 7 minit lah. Dia takkan drag sampai 10 minit, 15 minit. Nama pun pitching, kalau elevator pitching lagi singkat, 3 minit saja. So make sure you follow that kind of guideline, 5 minit saja. Okay, jangan lebih sebab seorang je ni present ni, bukan semua. Alright, so itu adalah berkenaan dengan kita punya subjek, berkenaan dengan assessment. So I hope that all of you dah dapat gambaran dah ENT ni berkenaan dengan apa. ENT ni nanti apa benda yang you kena buat, assessment apa. Ada final exam ke? Ada final exam? Tak ada. Tak ada. Nanti jangan pelik ada orang tanya, maintain final exam bila? Sudah. Dah bagi tahu siap-siap ya, tak ada final exam. Okay. Alright, itu adalah kita punya. And another one adalah mana ni? Okay. Kita dah lepas agenda pertama, self introduction dah. Briefing ENT dah. So saya ada sedikit rules and regulation lah, ataupun tak adalah nak kata macam ada dalam kelas Puan Fini ni pelik-pelik je, ada rules sebab tu. Bukan je. Bukanlah rules yang pelik-pelik, cuma peringatan je sebenarnya. Peringatan. Okay, so berada di dalam kelas saya ni, memandangkan kita pun buat online. Okay. Tapi bagi you all, it's not a new way of learning lah. You dapat 6. ODL ni dah macam kacang macam bagi you, dah berada di hujung jari. Cakaplah pasal apa. You future, Google Classroom, Canva, KineMaster, apa lagi, macam-macam. You memang dah pro lah. Okay. Dia tak nak gerak ni. Okay, so bagi kelas, dalam kelas saya, respect adalah sangat penting. Hormat menghormati. Okay, saya hormat awak pun kena hormat saya. Even though kita berada dalam satu kelas yang besar ni, sesama rakan pun kena hormat menghormati. Janganlah usik-usik kawan, mentang-mentang lah kawan tu buka kamera kan, sekali pergi WhatsApp dia, weh kau pakai tudung yang sama ke macam minggu lepas? Usik pula, janganlah. So dia dah buka kamera tu is a blessing for me. Kalau you nak tahulah, tak semua orang nak buka kamera ni, tak semua orang nak bertanya secara online ataupun nak direct bertanya. Ada orang nak chat dan sebagainya. So kita kena respect each other, right? So yang kedua, turn on camera. So I'm not telling that you is a compulsory to operate turn on your camera. Saya tak ada permission macam tu sebab saya tahu ada yang tak suka buka, tak tahulah apa masalah dia, tapi ada memang ada lah. Okay, memang ada yang tak suka buka, tapi saya encourage you to turn on your camera. Okay, so make sure yang tak buka ni jangan pula terlelap depan laptop. So you as a student you kena ada attitude macam tu lah. So saya memang husnuzon. Okay, kalau even though tak buka kamera ni, saya yakin you memang ada depan laptop, you tak buat benda lain. Okay. Another one adalah mute your microphone. Okay, bila kita buat kelas online ni pun, salah satu benda yang mengganggu ni bila kita tak mute microphone. Sama juga, bukan saya, I'm not telling about our student. Berlaku juga pada staff-staff bila masuk ke meeting, lupa nak mute, duduk bersembang dengan kawan, duduk bersembang dengan anak lah, cakap pasal benda-benda tak sepatutnya lah. So kita kena avoid.
So you memang dah tahu dah bila nak bercakap, unmute your microphone. Kalau tak nak bercakap, please mute your microphone. Right. And dress properly. Okay. Saya tak cakap pun perempuan kena pakai baju kurung. Tak semestinya ya. Cuma saya nak berpakaian kemas. Kalau ada yang free hair, ikat rambut lelok. Kalau ada lelaki, sikat rambut lelok. Tu pun dah memadai dah. Tapi macam yang buka kamera depan saya ni, bagus. Pakaian macam ni pun dah lulus dah bagi saya. Okay. And the important things is about the attendance. Okay, so attendance usually kita menggunakan U feature lah. Okay, so before we end our class pukul 9, 10, 11, 12. Before 12 tu you memang kena tick dah attendance. Okay, so jangan buat main-main attendance sebab 20% you tak hadir, you tak boleh nak sit for exam, you tak boleh nak keluarkan you punya result. Okay, so if anything happen, tak dapat nak datang ke kelas, tak dapat nak join Google Meet dan sebagainya, please let me know. Jangan saya yang cari. Tiba-tiba saya nak kena contact pula Hakim Baharudin ni, mana je ni, attendance tak ada dalam U-Future lah, dalam Google Meet tak ada, so mana? So jangan bagi saya yang cari. Kalau saya yang cari, buruk pandahnya. Okay, so make sure you bagi tahu. Kalau tak boleh hadir, puan saya ada surat. Lagi bagus. Kena attach, kena bagi kat saya surat. Kalau you tak boleh hadir berkenaan dengan line dan sebagainya pun, bagi tahu saya. Jangan senyap, jangan missing in action. Okay, saya tak suka investigate orang. Okay, bila saya investigate, saya boleh tahu sampailah kat mana dia berada, sampailah siapa ibu bapa dia. Saya tak ada sampai level tu lah. Okay, senang je. Saya is very, I'm a simple person. Saya sangat bertolerasi. So ada apa-apa bagi tahu dengan saya. Okay, so another one adalah slide and guideline, ataupun kalau you nak dapatkan lah kita punya slide ataupun guideline ni, saya attachkan dalam, saya ada create satu Google Classroom. Familiar with Google Classroom? Familiar or not? Of course lah familiar. Beda berapa tahun dah? Berapa tahun je? 2 tahun je buat apa ni, ODL ni. Okay, nanti saya akan bagikan dia punya link, so you boleh masuk kita punya Google Classroom. Dalam tu lah ada saya attachkan slide, dalam tu lah saya letakkan guideline. Even though after this we want to submit our assignment pun, dekat situlah kelas kita, kelas alam maya kita. Okay. Tetapi saya ada sediakan satu link. Okay, nama dia adalah MyLink. Okay, menerusi MyLink itu, saya dah kumpulkan dah semua dalam tu. Biasanya student kadang-kadang dia akan keliru. Madam ni bagi link ni yang mana satu ni, link tu hantar assignment 1, assignment 2 dah bercelarut. Mana nak cari pun tak tahulah. So adalah yang termasuk salah assignment. Assignment ENT masuk assignment you ambil apa? Town planning Town planning, right? AP111. Masuk assignment yang berkaitan dengan course UI hak lain tu. Ada ya? Tak semena-mena. So saya dah sediakan satu link, nanti saya akan sharekan dalam WhatsApp lah nanti. Syamil buat WhatsApp tu, saya sharekan dalam kita punya group. You klik link tersebut, semua ada dalam tu. So make sure link tu lah yang menjadi keutamaan kita sepanjang 14 minggu ni. Nanti saya akan kongsikan kita punya link. Nanti Syamil akan buat group, kita masuklah semua dalam tu ya, untuk sebarang informasi. Okay. Now saya nak cerita pasal MyLink tersebut. Sat, mana MyLink? Oh, this one. Alright, so ini adalah MyLink. Nanti saya akan sharekan link tu. Once you klik link tersebut, you akan nampak appearance sebegini. Alright, so dalam ini, let's say lah lepas ni, you bila nak mula kelas je, saya tak bagi tahu pun dalam kelas tu, ini adalah link untuk kelas kita nanti. So you nak kena cari dekat U-Feature. Kebetulan U-Feature breakdown pula masa tu. Sistem tak boleh nak buka dan sebagainya. Never mind, you klik saja kita punya link ni yang saya akan bagikan nanti.
you klik dekat Google Meet ni, dia terus akan masuk. Every class saya menggunakan satu link sahaja. So ini adalah main link untuk kita punya Google Meet. You klik sini, you terus masuk dalam kelas lah. Okay, and untuk attendance, you klik you feature, nanti dia akan link terus dengan kita punya you feature. And another one, yang ni untuk Google Classroom ni, you klik Google Classroom, dia akan masuk ke dalam link yang lagi satu, and you pilih lah you punya kelas yang mana satu. Ini adalah ke semua kelas-kelas saya yang berada untuk semester ini. So you adalah kelas A, P116A and B. You klik masuk dalam sini, dia akan bawa you masuk ke dalam Google Classroom. Okay, ni adalah kita punya Google Classroom. Tak banyak lagi lah yang saya masukkan sebab baru lagi kan. So dalam kita punya Google Classroom, let's say lah kalau dia minta apa ni, class code ke, maybe sebab saya memang dah link dengan benda ni, dia terus masuk kan. Let's say nanti dia minta Google code, class code ke apa ke, nanti beritahu saya. Kalau you boleh nampak kat sini, yang ni pun memang dah ada punya code ni . Okay, so you join. Kat sini saya dah masukkan sedikit, tak semua lagi lah, sedikit baru. View more kat bawah ni. Ada lecture note, ada assignment guideline, baru 2 yang saya masukkan. Okay, so nanti every week saya akan masukkan kita punya material lah, seperti recording video, recording Google Meet, ataupun ada aktiviti ke apa, saya akan masukkan in every week. Assignment pun nanti kita akan submit dalam Google Classroom ini, and saya akan link dengan Google Drive. Okay, tak apa, yang tu later on. Okay, setakat ni boleh follow ke apa yang saya terangkan ni? Boleh follow? Boleh. Anis boleh, Anis. Boleh. Bagus. Senang je ni. Apa yang saya terangkan ni senang je. Very straightforward. Tak ada pelik-pelik pun saya masukkan. Okay. Right. Okay, sekarang ni ada 52 orang. 10 orang lagi ni belum masuk. Okay. So setakat ni ada apa-apa nak tanya? Nak habis dah ni. Ada apa-apa nak tanya? Untuk attendance tu kan, you future kan sekarang tengah slow dia punya sistem. Macam mana kalau yang tak boleh nak tick attendance? Okay. Sebab tu saya kata kena selalu contact dengan saya. Nanti Syamil buat group tu, kebiasaannya lah untuk semester lepas pun saya selalu end of the class, saya akan buatkan senarai nama siapa yang hadir tapi dia tak boleh nak masuk dalam U-Future, nak klik present dalam U-Future. So adalah beberapa list. So saya get to know lah, okay, dia ni memang tak dapat nak klik Google U-Future punya attendance, tapi dia hadir ke kelas saya. Okay. Another one adalah saya boleh check melalui kita punya attendance Google Meet. Kalau betul lah dia kata dia hadir tapi dia tak hadir, tapi dia kata dia tak hadir tapi dia nak klik U-Future tak boleh. So saya boleh buat double check macam tu lah. Okay. So insyaAllah siapa yang tak boleh, memang kebiasaannya pun saya akan at the end of the class saya akan sediakan list. Siapa yang tak boleh klik U-Future, isi nama kat sini. Okay, jangan risau. Tentang attendance ni kita kena telus lah. Tak hadir is tak hadir lah. Kalau hadir, kalau orang tu hadir, dia akan cari jalan nak bagi tahu saya. Dia memang hadir. Okay, boleh Syamil? Boleh. Alright. Ada lagi? Ain nak tanya. Madam nak tanya macam saya asal kelas C. Lepas tu kelas C dah tak ada. Macam hari ni punya attendance kan. Macam kami tak boleh daftar lagi sebab sistem sekarang ni kan tengah down. So macam mana untuk attendance hari ni? Jangan risau Ain. Macam saya mention tadi tu lah. Nanti Ain boleh je join kita punya WhatsApp group yang Syamil akan buat tu nanti. Syamil pula. Ain bagi tahu je nama Ain dalam group tu. So saya akan take note lah. Syamil, kalau yang daripada kelas C tu Syamil ada ke nombor telefonnya?
Yang kelas C tu diorang kena berpecah ke kelas B dengan kelas A. Yang kelas A tu memang dah masuk dalam grup. Saya dah create dah tadi grup. Tinggal nak Kalau tu Syamil boleh letak je dekat kita punya chat ni. Link group. Okay. Saya pun boleh join nanti. Okay. Join group tu. Nanti kalau ada masalah boleh terus bagi tahu. Saya faham sebab minggu pertama, minggu kedua memang adalah kelas-kelas yang berpecah, kelas ada student yang daripada kelas ni nak masuk ke kelas ni tapi serai nama belum ada dan sebagainya. Tapi tak apa, letak je nama dalam WhatsApp tu, nanti saya take note lah. Siapa lagi yang mengalami benda yang sama macam Ain tu? Madam, saya dah attach link. Baik, dia dah attach link. So mari kita sama-sama join group tu. Okay, lagi? Siapa-siapa ni nak bertanya? Berkenaan subjek ke apa ke? Ada? Tak ada? Belum lagi? Saya? Kejap. Okay, saya attachkan juga dekat situ. Let's see lah siapa-siapa yang nombor saya. Okay, ini adalah nombor telefon rasmi saya. Kalau ada apa-apa nak tanya saya personal, tapi I prefer to use kita punya WhatsApp group lah. Nak tanya apa-apa boleh tanya terus dalam tu. Sebabnya kalau you all tanya dalam personal, kadang-kadang lambat untuk direspon, kadang-kadang dah baca tapi lupa terus respon dan sebagainya. So untuk quick respon better tanya dalam group. Even though soalan yang kita tanya tu kita rasa macam kita seorang yang tak tahu, tapi sebenarnya kawan-kawan pun ada juga yang tak tahu. Okay, don't get surprising lah. So tanya je dalam group tu, tak ada orang marah pun tanya dalam group tu. Okay. Alright, ada apa-apa lagi? Ada apa-apa lagi? Okay, kalau tak ada, saya ada satu aktiviti nak bagi. Before we end our class, ada sedikit aktivitinya. Okay, aktiviti ni adalah simple je. Boleh buat dalam masa 2 jam ni. Kelas kita ada masa 2 jam lagi. Okay, aktiviti ni adalah you kena, aktiviti ini mestilah dilakukan dalam PowerPoint. Okay, simple PowerPoint je, 1 ke 2 slide saja. The first one, you kena introducing yourself. So letak gambar sikit lah, tahu okay ni yang ni rupanya Ain, ni rupanya gambar Ain, yang ni rupanya gambar Arif Iqmal. Okay, so dia introduce sikit nama, nombor student ID tu pun dah mencukupi dah. So another one, you boleh imagine yourself as an entrepreneur, businessman or businesswoman. What kind of product or service do you want to sell? Kalau you menjadi seorang entrepreneur ni, you suka nak jual apa? Nak jual pakaian bundle ke, sekarang memang menjadi trend. Even though pakaian bundle pun dia ada dia punya nilai, value dia. Mahal pula tu. Okay, nak jual pakaian bundle ke, nak jual makanan ke, nak jual attire, woman attire ke, accessories dan sebagainya. Bagi tahu dalam slide yang kedua. Cukuplah 2 slide saja. Satu introducing about yourself, another slide is
Kalau you jadi entrepreneur, you nak berniaga apa. Okay, so daripada situ bisa tahulah you punya intention, you punya passion. Okay, so buat itu sahaja aktiviti. So nanti dalam minggu pertama punya folder dalam dalam Google Classroom, dalam GC, dalam minggu pertama saya telah pun attachkan link untuk you hantar aktiviti pertama ini. Okay, once sudah siap, dalam masa 2 jam ni boleh terus hantar lah. Tak lama pun, setengah jam pun dah siap kot slide tu. Okay, boleh terus hantar. Okay, kenapa lah saya punya WhatsApp ni? Jadi Syamil? Ya, saya. Syamil boleh tak addkan saya dalam grup tu. Saya dah bagi nombor kat tepi ni. Ada. Boleh nak Dah join? add lah. Okay, terima kasih banyak. Okey. Okay, so itu sahaja untuk minggu ini. Kena ingat, kena buat aktiviti, kena hantar dalam Google Classroom yang ada link Google Drive. Itu saja. So hari ini kita telah pun membincangkan tentang assignment secara generalnya. Okay, nanti kita akan cerita lagi secara deepnya. Mungkin mungkin minggu hadapan cuti, minggu selepasnya lah kot, kita akan mula buat assignment. Kita akan go deep into our assignment, apa yang boleh, apa tak boleh. Okay. Kita dah pun tahu apakah itu kos ENT. Okay, so maka tercapailah agenda kita pada hari ini. Okay, so I hope that you will enjoy our subject. Don't get stressed. Okay, kalau stress pun boleh bagi tahu saya. Let's say lah you kata madam stress lah assignment kedua ni, boleh tak extend? Okay, just let me know. Okay, saya dah cakap banyak kali, saya sangat seorang yang bertoleransi, fleksibel. Tapi jangan take advantage. Ada juga bila saya bagi masa pun tak hantar. Masya Allah, tak hantar tu kalau dia hantar lebih masa tak apa, tak hantar langsung ataupun hantar salah assignment. Maksudnya kan bila kita buat ODL ni, kita tambah baik kita punya assignment, kita punya guideline dan sebagainya. Tapi dia ambil langkah mudah, dia ambil daripada previous student. Which is dulu sebelum ODL pun ada business plan. Yes, betul. Ada business plan, ada business opportunity, tapi berbeza. So dia ambil langkah mudah, dia ambil yang student previous punya student assignment, dia hantar pada saya, which is salah lah, sebab kita punya template berlainan, kita punya guideline berlainan, dah berubah pun. Okay, so jangan yang buruk tu janganlah ambil. Okay, kalau tak faham, tanyalah cepat-cepat. Jangan lambat-lambat bertanya, terutamanya pasal assignment lah, sebab assignment ni is about your life. It's about your score yang you akan dapat at the end of semester. Okay, even though setakat ni sepanjang saya mengendalikan ENT 300, yang fail sebab dia dah hantar, tak ada lagi. Yang mana hantar, yang follow guideline, insyaAllah A or B je you punya grade. Tapi ada yang hantar tetapi hantar yang asal hantar, so you deserve lah to get that kind of grade. Ada yang tak hantar langsung, minta maaf, tak boleh nak bantu, dah tak hantar, saya letak C. Orang tanya pula, tak hantar ni kenapa you letak C, mana buktinya? Okay, saya nak tanya, madam akan save ke? Ya betul Balki, saya record. Setiap pertemuan kita akan record dan saya letak dalam Google Classroom. Nanti boleh review balik. Okay, let's see kalau dalam kelas nanti saya lupa nak record, boleh remind madam, record please. Okay, saya record lah. And another one berkenaan dengan kita punya kelas, kadang-kala, okay, jarang-jarang berlaku, kita tak akan buat online class.
Okay. So kita akan menggunakan material-material lain seperti recording video, seperti you buat aktiviti, seperti you finish your assignment, ada juga, depends kepada situation. Okay, so kita Google Meet adalah medium utama, tapi medium-medium lain pun kita akan guna pakai YouTube, menggunakan apa lagi yang selalu saya pakai, Quiz Wizard dan sebagainya lah. Adalah medium-medium lain selain pada Google Meet ni kan, asyik nak online je, so ada jugalah penggunaan medium lain. Okay, ya Alif nak tanya apa? Madam, saya nak tanya yang pasal aktiviti tu. Ya. Kan kena bagi tahu kita nak buat servis apa. Kena bagi tahu reason juga ke kenapa kita buka, kenapa kita pilih yang kita nak jual tu. Boleh, Alif. Tak ada, saya tak rigidkan dia punya content pun. Alif nak masukkan kenapa pilih business tu pun boleh. Tak semestinya servis, Alif. Nak jual produk pun boleh. Okay. Thank you. Welcome. Lagi soalan-soalan lain, soalan-soalan berbangkit. Adaklah berbangkit? Ada? Saya stop sharing. Slide yang hari ni pun saya akan kongsikan dalam Google Classroom. Ada soalan? Tak ada soalan. Okay. Terima kasih kerana hadir ke kelas saya pada hari ini yang berjaya masuk tepat jam 9. I really appreciate it. Bermaksud you telah pun bersedia. Ya Allah, saya sangat seronok dengan kelas saya pada pagi ni. Respon yang sangat bagus. Okay. Harapnya you all boleh keep this momentum sehingga ke akhirnya lah. Lama ni 14 minggu, tapi pejam celik dah pun tahun depan, dah pun bulan Februari habis dah pun. Okay. So make sure tadi aktiviti pertama jangan lupa buat, attendance jangan lupa klik. Kalau ada masalah boleh bagi tahu dalam group. Okay, kita tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi pada masa akan datang. Selamat menjalani minggu pertama untuk semester yang baru. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.